Okay, terima kasih ni. Saya nak jawab secara khusus kepada post saya bahawa kita menyembah Allah dan macam dengan menyembah Tok Pekong, cara bangsa Pek lah. Kita buat solat ke, membaca ke, meratik ke macam orang Nasrani ya. Kerana Nasrani dikatakan sesat kerana dia kuat iman. Kalau kita tanya orang kita ni, percaya dengan Allah ke? Dia kuat, dia percaya. Tetapi dia tak ada ilmu, tak ada asas. Dia tak tahu Allah di mana. Dia keliru. Ya? Jadi bila dia nak minta dengan Allah, asasnya dah tak ada. Dia minta pun dia tak sure sebenarnya kita boleh minta apa. Kenapa dalam Fatihah, dua permintaan besar itu pembukaan. Al-Fatihah pembukaan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami pilih untuk menghambakan patuh. Dan hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kami kepada jalan yang lurus. Baru kita minta. Tapi sebelum tu, Maliki Yaumiddin dikaitkan bahawa ada tanggungjawab. Ada perhitungan. Bahawa Allah dah bagi. Razaqnahum yunfikun. Ya, baru dikira perhitungan kerana dia dah bagi dulu baru dia ambil balik ya pada hari ad-din pertukaran tu ya. Jadi fahaman itu, jadi suruh Fatihah ni pembukaan ni bagi kita faham daripada alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim dan seterusnya ya siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini jangan, bukan iaitu mereka yang dapat nikmat, bukan mereka yang dimurkai, iaitu Yahud yang dia tahu tapi dia tak nak ikut, tak nak buat. Dia tahu, dia beriman, tak beriman. Dia ada ilmu. Ini alim ulama yang penuh dengan ilmu tapi tak ikut apa yang Anbiya berbuat, itu murkai Allah. Yang sesat ni yang saya sebut ni lebih kepada orang bawah. Dia ikut aja. Pertama bila kita taklid kepada pendeta tadi tu, yang tak buat. Dia tak buat, dia kayakan diri. Nabi tak buat gitu. Nabi tak habiskan masa ceramah-ceramah, bergelak ketawa. Nabi amal dalam perjuangan. Sahabat ikut aja. Itulah guru fikah mereka. Tak ada Nabi kata, okey ini cara ambil sembahyang. Tak. Tengok hadis semua. Mereka perhati dia. Dan ikut itu cara mengajar. Bagi seorang guru. Berjalan dengan guru. Berjuang dengan guru. Masa kena pedang, sahabat yang jadi sahabat lah, beriman lah, dia musuh mula. Dia pergi letak pedang ke leher Nabi semasa Nabi bersorangan. Sekarang siapa? Di tangan siapa nyawa kamu? Allah ke saya? Nabi jawab Allah. Terjatuh pedang. Dia terkejut yang Nabi tak ada takut. Jadi dia sedar. Ini pengajaran takwa begitu. Dia bukan boleh duduk kata marilah kita bertakwa. Tak ada transmisi. Jadi bagi kita ni, kita tengah nak sangat beriman. Bagus. Saya simpati dengan anda. Tapi tak ada ilmu. Macam Kristian lah. Jadi soalan tadi kata, apakah dia minta selain tu? Kita kena selangkah balik dulu. Asasnya kena ada. Bila asasnya ada, faham Fatihah daripada guru yang ada izin ya, turun-menurun. Itu sebab tarikat ni ada satu kebaikan juga. Contoh tarikat Naqsyabandi nak suluk ya. Bukan tarikat saya Jakawi, tak apa. Saya pun belajar. Dia ada panduan. Dia kata kalau siapa bersuluk, niat nak dapat sesuatu, batal suluk dia. Tak boleh. Tengok. Kan? Lepas tu, walaupun untuk sakinah, untuk ketenangan. Saya kata tinggi betul. Kita makna khusyuk kita ialah bukan nak khusyuk. Tengok sampai tahap tu. Jadi, bila nak minta ni, kita perhati ayat-ayat Allah ni, janji-janji dia. Kata kalau kita beriman kepada Allah, dia akan buka pintu rezeki kita. Jadi kita akan ikhtiar atas takwa dululah. Tak ada ikhtiar, aku nak dapat duit ni, aku kena ikhtiar ilmu untuk cari rezeki. Ya dan tidak. Dia kena asas dan alasan bahawa diri kamu kena pasang niat. Saya buat ini kerana Allah. Allah akan buka pintu ilmu yang mudah. Ini pengalaman saya. Ya, saya nak minta. Banyaklah masalah hidup saya sama macam tuan-puan juga. Saya bila masuk Islam, tak ada sokongan, tak ada kewangan, tak tahu mana nak pergi.
berdoa dengan Allah lah, tapi kerana Allah bagi kita dalam niat itu, serah kepada dia, Allah buka jalan. Dan kita tak adalah menolak bila jalan buka tu kita terima. Kadang ada jalan tu seolah jalan mati, tapi ada hikmahnya kerana dia sambung kepada benda lain. Ya, jadi pengalaman ini kita lalui, susah nak dibukukan. Dia sebab saya percaya Nabi larang dibukukan, imam-imam besar tak bukukan fatwa mereka kerana dia kes ke kes. Bila orang mengadu kan, satu kes cerai kan, imam waktu tu, qadi waktu tu tahu, dan selepas interview dua belah pihak, dia keluarkan fatwa dia, awak kena ikut ni. Sama macam ada seorang pengikut zaman Saidina Umar, dia tahu bahawa ayat Quran sebut kalau awak tak boleh puasa, awak bebaskan 2 hamba. Dia kaya, dia banyak hamba, dia setiap hari bebaskan hamba, jadi dia tak payah puasa. Jadi Saidina Umar batalkan ayat Allah tu bagi dia, awak tak boleh, awak kena puasa juga. Nampak, dia kes ke kes. Ini kita tak boleh tulis. Jadi yang penting kita dengan Allah tu min dunillah, jangan ada pengantaran. Ini ilmu, orang kata ilmu tasawuf ke apa, bukan. Ini ilmu Allah, ilmu Quran depan kita. Quran yang kita simpan kat rumah, selama ini duduk sana, selagi awak tak sentuh, tak ada apa kamu dapat, tak ada mukjizat kamu dapat. Ya, kita cari ke lain. Yang kata cari ke lain itu, jadi dia subjektif. Selepas kamu dah tahu ayat tu, kamu pergi minta, biiznillah dapat, insya-Allah atau masya-Allah, la quwwata illa billah. Kisah 2 kebun dalam surah Kahf akan dapat, dan dapatnya ikut peraturan Allah. Allah pilih siapa dia suka, dia bagi siapa tu suka. Kerana dalam pengalaman saya dan tuan juga, orang yang hidup usaha banyak tahu, kadang kita usaha kuat-kuat pun tak dapat, kadang kita tak usaha dapat kawan tu. Apa rahsianya? Rahsianya pelbagailah, orang akan tafsirlah macam-macam, tapi yang pentingnya kita rapat balik kalam Allah. Buka sekarang, baca, renunglah 10 minit cukup. Awak renung, awak akan dapati sesuatu. Kalau awak tak tahu makna, awak pergi carilah dalam kamus, tanya dengan guru. Saya selalu tanya dengan guru, kenapa syurga fiha abadah, padahal Allah saja yang kekal. Dia jawablah, Allah tak mungkin janji. Allah janjikan orang beriman akan dapat syurga. Tapi bila tak puas hati, pergi cari lagi. Tak adalah masa nak cemur, tak ada masa nak pergi tuduh orang pandai memandai. Ya? Setiap orang boleh bagi pendapat. Kita dengar dengan teliti dan tengok apa natijah dia. Jangan buang masa. Kalau kita tengok ada grup kan, dia nak bagi orang rasa gabra, dia nak bagi orang sangsi terhadap janji Allah. Allah dah janji, ini lagi 1-2 hari 2024, Allah janji alam ini dalam tangan dia, lahul mulk, tak ada kerosakan. Yang kehancuran itu ialah diri kita bila mati. Baca balik surah Waqiah Qiyamah. Kiamat itu bangkit di akhirat, bukan bangkit di dunia. Adam tak akan bangkit di dunia, ya. Muhammad tak akan bangkit di dunia. Kita tak akan bangkit di dunia. Kita akan mati semua, hancur, bukan hancur pun, bertukar jisim kepada baja, kepada bahan lain, berpusing di alam ini, sempurna alam ini. Surah Al-Mulk. Ya, carilah cacat celah yang ada alam ini, tak akan jumpa. Yang ayat-ayat Allah ialah begini, diri kita sahaja. Apa harus dilakukan ke dunia, semua dalam ayat Quran. Bacalah sendiri. Dia hadiah daripada Rasul kepada kita, kepada engkau, kepada aku. Sesiapa menolak, kufur. Sesiapa pandang rendah, itu teruklah, kufurlah, menutup kebenaran. Jadi kita bukan Islam kerana lahir kebetulan dalam keluarga Islam. No, not at all. Islam ialah bila kamu buka kitab itu, keterangan datang kepada anda dan cahaya masuk hati anda. Lalu anda beriman dan tambah iman seperti mana ayat tersebut. Sekian, Assalamualaikum.